Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kerana masih setia di channel Muhammad Nazir Abdul Ghani, iaitu singkatan daripada Manak. Saya nak berkongsikan satu cerita kisah masa saya berada di Pondok Bukit Gajah Teriak di Kedah. Satu kisah yang menarik. Pada ketika tu saya berusia dalam 19 tahun. Pada 19 ataupun 20 tahun lah. Okey, sekarang ni saya dah umur 37. Saya nak ceritakan kisah pada ketika usia saya 20 tahun tu kan. Pada waktu tu 20 lah, 23 lah. Setingkat 23. Okey, saya ni sebenarnya saya suka dulu ni cerita tentang saya. Okey, sempena bulan ni adalah bulan Ramadan. Jadi saya nak cerita tentang kisah perjalanan saya peribadi, orang panggil memori saya pada ketika Ramadan kan, pada zaman-zaman usia-usia belasan tahun tu kan. Belasan tahun pula, dalam puluhan tahunan. Puluhan lah, 20-an kan. Sekarang dah 30-an kan. Pada 20-an dulu, ini kemeriahan Ramadan lah waktu tu. Okey, mungkin saya tak tahu life anda macam mana kan. Life anda sendiri macam mana. Saya punya life, saya suka macam Islamik kan. Islamik punya life macam pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah, macam tu kan. Mungkin life anda berbeza macam anda pakai selok jin apa semua. Memang saya tak salahkan anda, macam kan kita ada life masing-masing kan. Okay, saya memang waktu zaman usia remaja saya pergi sekolah Arab agama. Mungkin saya nak kongsikan life saya kepada anda untuk tatapan anda semua yang menonton video ni dan yang subscribe video ni, yang follow video ni kan. Okey, masa orang panggil apa? Masa zaman 20-an yang tu lah, saya tu kan. Saya ni bercita-cita nak jadi seorang ustaz yang boleh ceramah orang, boleh jawab soalan orang. Kiranya saya nak jadi macam seorang ustaz yang berkebolehan lah, macam berceramah, dan kalau boleh macam nak jadi mufti lah. Kalau nak up level lagi, nak jadi imam macam Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Nak jadi orang lama. Itu yang ada video-video awal yang saya buat gitu. Tapi kita bukan mencapai level tu kan. Kira susah juga nak capai level tu kan. Kena betul-betul berjuang dan betul-betul tekun lah dalam bidang agama ni kan. Cuma saya minat macam tu kan. Jadi bila dah tanam azam tu masa zaman persekolahan lagi, zaman persekolahan, iaitu zaman remaja lagi. Sebabnya saya kenal lah Ustaz Zainul Asri. Ustaz Zainul Asri ni dia banyak menceritakan kes, dia kan ulama yang bawa kitab. Saya kiranya Ustaz Zainul Asri tu semasa saya belajar di sekolah Arab Tok Keling, yang dulu saya pernah cerita, sekolah menengah kan. Waktu tu Ustaz Zainul Asri ni dia kahwin dengan orang kampung Tok Keling ni. Okay, tak apa. Lepas tu saya tengok Ustaz Zainul Asri ni, kira saya bangga. Saya tengok dia pakai jubah serban. Saya nak jadi macam dia lah. Dengan dia bawa kitab. Lepas tu dia ada anak murid seorang. Ada orang panggil apa, dia naik motor. Tengok. Lepas tu dia ada beli barang macam, dia beli apa dekat satu tu. Tapi saya tak nampak dia kan orang ulama kan. Jadi takkan kita boleh tegur dia, salam, cium tangan apa semua kan. Tapi waktu tu tengok, hebat. Dia punya aura lain kan. Kan antum semua kenal kan Ustaz Zainul Asri. Kamu semua kenal Ustaz Zainul Asri kan, satu tokoh hebat kan. Lepas tu saya pun teringin nak jadi macam dia. Lepas tu saya pun tengok, nak pakai jubah macam dia. Waktu tu saya masih sekolah menengah. Tapi aliran saya ambil ni aliran agama yang saya tak keluar lagi lah aliran dasar agama aliran yang saya ambil tu. Tak apalah, masa kisah tu. Jadi saya dah berbalik selepas saya sekolah menengah. Saya menengah agama Arab, yang saya pergi ke pondok, memondok. Jadi saya banyak
didedahkan dengan, saya banyak didedahkan dengan berjumpa dengan orang yang soleh lah. Bukan, Alhamdulillah, Allah Ta'ala temukan saya dengan banyak orang soleh yang kita boleh tiru dia orang kan. Macam baba-baba daripada datang dari Fatoni, dan ulama-ulama tanah air kita yang berada banyak dari Kedah. Apa semua yang saya tiru, yang banyak di kawasan Kedah kan banyak tok-tok guru pondok kan, yang banyak kita minat tiru mereka kan. Jadi gaya hidup kita pakai pun macam jubah. Sekarang ni saya pakai macam rock sikit lah, bukan rock macam, sebab apa, saya ni nak mudah cerita, saya pakai t-shirt ni langsung selum baju ni je, sebabnya mudah untuk saya kira nak capai payah kan. Kalau kita nak pakai jubah lagi nak kena ikat serban apa semua kan. Jadi saya terus pakai macam ni je. Okey, tak apalah. Saya sambung balik cerita kisah masa zaman ni, masa jadi live saya macam tu lah, live saya kan, dia punya dan mungkin anda sendiri ada live masing-masing kan. Macam anda suka bawa saya nak tersebut bawa lori juga, sebab adik saya ni dia bawa lori, jadi saya ternak sebut kata bawa lori. Macam tengok live anda ni sebab seorang pegawai ke, ataupun seorang cikgu ke, doktor, lawyer, atau tengok live masing-masing. Okey, tak apa, kita tak ada masalah dengan live seseorang, tapi live hidup saya ni live yang orang panggil apa, nak ikut orang panggil apa, ke arah orang tiru ulama lah, lebih kurang macam tu kan. Okey, tak apalah. Jadi gaya hidup saya ni yang saya bawa, macam saya suka pakai jubah, saya suka serbanan. Okey, tak apa, itu kisah tu. Jadi pada seusia saya di sekolah mondok tu, pondok, saya bercita-cita bila kita pergi situ kita nak boleh baca kitab, kita nak mengajar orang kan. Jadi kita minat macam tu, dah tu yang kita punya minat kan. Dan setengah orang ni minat apa-apa kan, minat lain, tengok terserah masing-masing punya minat Dan anda menonton video ni, mungkin saya tak tahu apa pekerjaan anda dan apa minat anda kan. Dia enjoy dengan anda punya minat, dan yang pastinya jangan melanggar syarak, batas syarak, sebab benda tu akan kita dipertanggungjawab di akhirat. Gitu lah life yang kita lalui tu kan. Okay, tak apa. Lepas tu saya nak ceritakan sikit saya punya life kan. Lepas tu ni cerita kisah Ramadanan. Sempena bulan ni adalah bulan Ramadan, jadi saya nak menceritakan sikit tentang Ramadanan. Ramadan yang saya lalu masa usia saya 20-an ni menarik jugalah, yang untuk saya nak kongsi pada anda kan. Tak tahulah kalau anda suka dengan cerita saya ni kan. Dia duk sebut cerita apa semua dari tadi, tak cerita lah kan. Orang pakai tanya gitu kan. Okey, lepas tu 20-an tu kan, masa tu kita macam nak jadi macam ustaz kan, macam untuk guru. Gaya saya pakai pun, saya pakai jubah putih, serban. Jadi kadang-kadangnya orang yang macam dia anggap macam dia bukan ambil aliran tu, ataupun orang yang kerja-kerja biasa tu, dia macam nak tegur tu serba salah. Macam dia tengok orang tabligh kan. Betul, anda perasan tak? Kalau anda ni, anda boleh komen di kolom kat bawah kan. Anda berasa takut nak tegur kan. Padahal orang yang pakai jubah apa semua ni biasa aja, manusia biasa yang boleh anda tegur. Macam apa khabar, sihat ke gitu kan. Tapi dia orang pun nak ditegur gitu kan. Tak apalah, saya pun waktu tu kan pakai jubah sorban. Okey lah, life saya waktu tu macam tu lah. Saya suka dengan enjoy saya punya life. Banyak orang cakap, kenapa kau pakai jubah, tak rimah, panas apa semua kan. Lepas tu okey, tak apa. Last sekali, okey, pada waktu tu kan, saya orang panggil apa, saya pernah dijemput. Dan budak-budak pondok ni banyak, ataupun budak tahfiz, budak pondok, ataupun budak tahfiz sekolah agama kan. Ayah ada ambil aliran agama ni, tahfiz, pondok apa semua ni kan. Lepas tu dia orang akan jemput jadi imam tarawih tau. Saya masa waktu di masa pondok tu kan. Okey, kita
yang bestnya tuan, orang anggap macam mulia, macam dia ni bagus mohon. Tak apa, kita pun tak ada nak gelaran mulia tu. Maksudnya dah kita pakai pakaian sunnah Rasulullah, jadi orang anggap kita orang memang baik lah, sebab kita bawa apa pakaian Rasulullah tu kan. Okey, tak apa. Lepas tu saya balik kampung, saya kiranya waktu tu kan saya duduk di pondok. Jadi di pondok yang saya duduk ni, saya mak ayah dah meninggal kan. Jadi hidup sebatang kara. Jadi saya enjoy lah dengan life tu kan. Kiranya tak ada lah biaya hidup kan. Kita duduk pondok pun, pondok setahun kita duduk tu boleh bayar RM50 setahun. Memang RM50 lah, RM50 waktu tu setahun. Memang sekarang masih ada lagi pondok-pondok macam tu rasanya, pondok yang tradisi lama kan. Okey, tak apalah. Tapi waktu tu saya duduk situ, waktu bulan Ramadan yang paling bestnya, memang orang banyak jemput untuk jadi imam tarawih tau. Jadi imam tarawih. Dan jadi imam tarawih ni dia tengok satu benda, kadang dia hafal Quran kan. Kadang pelajar pondok dia tak hafal Quran. Okey, saya orang panggil apa, ada yang tak hafal Quran, dia akan tengok Quran. Ada yang hafal juzuk, ada hafal juzuk belakang aja, macam surah Wadduha ke bawah, ataupun surah yang macam contoh Wadduha, lepas tu dia ambil surah Qulullah, surah yang qul apa Wattin Qulullah. Kan ada yang macam tu 20-an, 20 rakaat kan. Tempat kampung-kampung kita banyak yang buat 20-an. Kita apalah. Okey. Lepas tu saya dipanggil waktu kita solat tarawih kan. Yang bestnya kehidupan life yang saya lalui, bila tak tahu lah, kalau anda mungkin berbeza dengan saya kan. Bila kita pergi bazar Ramadan kan, bayangkan kita kan pakai jubah, pakai pakaian ulama. Waktu tu masih muda, umur 19-20-an. Banyak kalau orang perempuan tengok ingin nak jadi imam lah. Ingat kita kan jalan dengan kawan-kawan kan, aku nak jadikan dia imam ku lah, macam tu lah kan, kalau orang tengok kan macam tu lah. Tapi tak apalah, tu tolak tepi lah. Okey, waktu masa tarawih, saya tu sikap saya masa zaman saya dulu kat Malaysia dulu. Saya kat Malaysia, saya pergi mana pun mesti dengan jubah, dengan serban. Memang ditrainkan oleh tok guru pondok tu, pondok Baba Khairul Anwar, Baba Khairul Anwar di Bukit Gajah Teriak. Dia memang kena pakai jubah serban. Kiranya 6 tahun saya duduk situ, saya memang pakai jubah serban je. Memang macam tu kehidupan saya. Balik kampung mana memang macam tu kan. Jubah, kadang-kadang tak pakai serban, pakai kopiah putih, jubah. Memang macam tu. Hari raya pun pakai jubah serban. Macam orang cakap apa, life ni macam tak best lah, orang pakai seluar jeans kan. Tak apa. Lepas tu saya pun bila sampai bazar Ramadan, kita pakai macam tu kan, dengan kawan-kawan kan. Pakai tu okey kan. Kita pergi nak beli, selalunya kita nak beli di kawan, beli di bazar Ramadan, selalu orang bagi free. Tak tahu, bukan, memang ni saya nak cerita live saya punya ni lah. Kita dah tengah tak ada duit kan, kita duduk pondok kan, mana ada duit kan. Tapi boleh kan ada makanan sikit kan. Ada makanan sikit pula, boleh ada duit sikit kan, untuk kita nak beli apa-apa macam keripap apa-apa kan. Hajar layan-layan tengok apa, bazar tu kan anda pun macam happy kan untuk nak jalan ke bazar-bazar, semua enjoy tengok. Macam tu juga dengan orang yang pakai jubah, pakai sorban kan, macam tu juga dia nak enjoy kan. Lepas tu terpaksa dia jalan lah, macam nak tengok apa jualan apa. Kadang-kadang bukan nak beli sangat kan, tapi selalunya bila kita nak sampai kat tempat bazar Ramadan ni, selalu orang akan bagi free untuk orang yang pakai macam pakaian orang pondok ataupun orang tafis ni. Selalu macam tu saya dapat terima. Saya memang kira dia balik keluar daripada ni nak cerita rahsia dia, tak tahu lah. Kita zaman kita usia muda duluan, kita pakai pakaian sunnah masa zaman duduk di pondok lepas semua tu, balik daripada bazar Ramadan tu penuh barang, sebab orang bagi free makanan tu, kuih ke
apa Malik ke Gula Melaka ke apa, semua tu ikan ripak, banyak lagi apa pun talam, banyak dia orang bagi mi goreng apa semua, tak ambil lah. Macam tu dia orang nak bagi kat kita, tak ada kan, dia orang anggap benda tu terbaik lah untuk bulan Ramadan kan. Dia tu yang satu keistimewaan lah. Budak-budak pondok atau budak tahfiz yang pakai pakaian sunnah ni. Okay, tak apa tu. Tu yang saya punya pengalaman yang saya lalui lah dulu. Lepas tu apa, bila satu malam, satu hari yang best ni, orang berebut untuk jadi, nak minta untuk pergi jadi imam. Ni saya lalui sendiri. Imam di masjid ataupun di surau mereka. Di masjid ataupun surau mereka. Kira benda ni best lah, sebab tu laluan yang live yang macam kita minat kan benda tu kan. Lepas tu apa, bila kita contoh kita jumpa kat Balai Ramadan, Mat, contoh orang panggil saya di kampung Mat lah. Saya duduk kat Kedah, di stadium Kedah tu kan, dengan bazar tu kan besar kan, di stadium Kedah punya bazar. Kadang ada terjumpa orang kampung kampung yang nak kita jadi imam di surau mereka tu kan. Lepas tu dia orang cakap kata, Mat, jom nanti malam boleh apa imam di surau kami ya. Okey insya-Allah. Lepas tu kita apa, malam tu set lah waktu untuk pergi ke solat tarawih di masjid tu. Kita solat isyak di situ. Usia muda lagi waktu tu kan, nombor 20-an lah. Pakai jubah kurus waktu tu. Lepas tu pergi jadi imam situ. Imam, lepas tu dah jadi imam situ, dah jadi solat tarawih. Lepas tu bila solat tarawih situ, kita kan duduk pondok, mana ada duit, mana ada ruang sangat kan, tak banyak lah. Lepas tu apa, bila dah solat tarawih, sebenarnya orang yang jadi imam dia tak rasa letih tau. Nak bagi tahu kat anda semua, sebab kita cover semua orang belakang tau. Jadi bila kita jadi imam, kita lepas tu kadang-kadang kalau kita baca surah panjang, surah Al-Quran ke surah apa, sampai satu tahap orang suruh kata jangan baca surah panjang sangat, baca surah pendek baca surah lazim macam Wadduha ke apa. Okey baik-baik. Okey macam tu lah. Jadi kita tengok makmum belakang letih ke tak lagi, letih ke ataupun belum untuk apa kita nak jadi imaman. Tapi kita pandang lah, dan ada yang solawat untuk kita cover. Kita apa lah, untuk cover tu ada orang kampung untuk Bilal lah kampung tu kan. Kita pun tak apa lah, kita dah jadi imam di situ. Lepas tu bila dah habis tu, ada more, ada makan, semua makan, dia orang bagi tapau makanan tu untuk bawa balik. Lepas tu tak apa, tapau makan tu yang best ni jadi pelajar tahfiz. Bukan, maksudnya kita bukan nak benda tu, tapi ni nak cerita live saya punya lalui dulu lah. Lepas tu dia bagi tapau. Lepas tu ada orang kampung tu, kita dia minat kan, dia gini. Lepas tu dia bagi duit, simpan ni dalam poket. Situ bagi duit zakat apa semua, kita ambil simpan penuh poket kan. Macam tu memang happy hidup tu, jadi orang kaya banyak. Masa zaman muda tu kan, umur 20-an. Baik, dia orang pun tengok ni tak pernah buat dosa ni, masya-Allah ni. Tak tahu, padahal kita pun ada dia punya ni. Okey tak apa. Lepas tu ada saya pernah dengar kisah waktu saya pergi ke surau tu, ada makcik tu orang umur 70-80, dia dengan saya je dia datang jadi dengan tarawih. Imam tarawih. Dia berimam dengan saya, sebab dia cakap suara saya kuat waktu tu. Imam dia dengar waktu tu, dia tak dengar suara dia macam pekak sikit, tapi kebetulan bila saya alunkan ayat Quran tu macam lagak pula kan. Tak, bukan maksudnya saya nak cerita. Lepas tu makcik tak tahu saya sekarang ni ada ke tak ni. Lepas tu dia kata saya, bila ustaz dia apa sebut ayat Quran tu saya boleh dengar pula, dia cakap gitu. Okey tak apa. Saya pun waktu tu okey tak apa. Okey saya tuan. Saya masya-Allah lah, saya cakap terima kasih lah. Okey, kita pun balik lah dengan dia bagi tapau dengan plastik apa semua, terpawai nak balik pondok balik lah. Naik motor lah, ada satu motor tu je, motor EX5 apa tu, balik pondok balik. Kita balik, lepas tu kita pergi bazar tu. Dia kata boleh tak pergi apa jadi imam di masjid ni ataupun mana. Boleh.
Itu sampai lepas tu pergi jadi imam. Banyak tempat-tempat yang kita try jadi imam. Best lah, macam boleh tukar-tukar tempat. Pergi kampung mana kita tak tahu, uish, ni ramai kat kampung ni. Lepas tu jadi imam situ kan. Lepas tu makan, lepas tu makan kira tak bimbang lah. Memang kita duduk dalam laluan agama ni. Banyak orang kata kau nak bagi makan apa anak kan, hantar pondok, hantar tahfiz, hantar apa kan. Sebenarnya makan terlampau banyak sangat. Kita boleh hidup lah waktu tu. Dia kata macam mana kau boleh hidup kan. Tak, memang kita duduk laluan kerja yang baik ni oleh Tuhan, yang orang semua suka dan Tuhan pun tengok suka. Memang kita buat kerja yang kerja agama lah, contohnya. Jadi Allah Ta'ala memang akan bantu kita. Jangan risau lah. Kita jangan anggap zaman lah nak ngaji agama tak ada makan, tak ada. Makan tu memang bukan apa, cakapan tu tak relevan lagi lah sekarang ni untuk pelajar agama. hidup mewah bawa agama ni, jangan risau. Lepas tu saya pergi tempat lain, terasa macam ramai jadi imam di tempat lain. Saya pernah sekali deal dengan banyak masjid ataupun surau apa semua, sampai kadang-kadang kawan tu jumpa saya, boleh tak jadi imam dekat tempat dia, imam tarawih cerita dia ni. Lepas tu saya pun kata maaf sebab saya ada imam tarawih di tempat lain ni. Lepas tu sampai kadang-kadang kita satu lagi, saya punya kampung, saya ingat lagi kampung saya tuan, macam satu buah rumah tu, rumah saya, rumah kampung saya tuan, ada satu nerai tu, dah ada 4 buah rumah ke depan. Pada rumah ke depan juga. Sekejap tengok waktu. Okey, apa tablet. Sebenarnya saya buat video ni waktu sahur. Jadi saya dah makan dah tadi. Okey. Saya tadi lepas tu orang panggil apa? Kat mana tadi? Bila orang panggil apa, rumah saya tu ada 4 buah rumah rumah saya, rumah pakcik saya, pakcik Abu. Lepas tu rumah Pak Lancot ni dia buat, dia di rumah dia tu dia ada macam kacau di depan tu, tak silap saya lupa dah sebab benda tu dah 20 tahun, tak ingat 20 tahun ataupun 10 tahun dah lalu. Dia kacau. Dia kira imam dengan satu keturunan lah. Macam dalam kampung saya ni, dekat-dekat dengan rumah ayah saya ni, arwah ayah saya, dia macam ada sepupu ayah apa semua ni, macam keturunan juga lah. Ataupun 3 pupu dengan kawan-kawan kan di situ lah. Saya kalau balik jadi imam di kampung tu, dia orang semua bangga lah. Sebab kita anak jati kampung tu kan. Anak jati kampung tu best lah dia orang. Dan siapa yang tak minat kan, sebab kita dah ambil aliran agama, kita balik berbakti untuk kampung kan. Lepas tu apa, di orang panggil apa, bila kita jadi imam tu perempuan apa di belakang, perempuan belakang ni semua macam sepupu, kita tak tahu tu. Jadi kita tak tengok perempuan kan, sebab dia belakang, depan tu macam ponakan apa semua banyak lah. Tapi dia macam buat rumah dia tu dia untuk solat tarawih. Jadi abang saya nama Abang Harun kan, dia naik motor depan tu, kita perasan lah, kata dia kacau. Kadang dia datang solat kali di rumah Pak Lancot kan, panggil Pak Lancot. Situ saya sangat malu kalau macam dia suruh saya imam di situ. Saya sampai berebut imam tempat-tempat lain tu. Contohnya berebut ni macam orang nak kita, orang nak kita, boleh tak pergi jadi imam, boleh tak kita jadi macam, aduh aku dah kena imam di rumah Pak Lancot ni. Pak Lancot tu sebab saya marahi dia sebab dia tu rumah keluarga, macam dia buat untuk solat untuk keluarga, tarawih keluarga. Tapi kebetulan di tengah-tengah kampung tu, rumah dia tu memang duduk di tengah. Dia buat dia tu, dia tak buat di masjid lah.
Memang dia buat ramai orang masuk main di rumah dia tu. Mana jadi kampung kawasan-kawasan dekat dengan rumah arwah ayah saya tu, dia akan solat di rumah Pak Lancot ni. Pak Lancot ni orang yang kaya, yang buat sawah padi banyak okey, masya-Allah. Lepas tu dia best lah kehidupan tu kan. Lepas tu, dan yang imam masjid tu, imam nombor 2 3 tau, dan nama saya lupa, dia akan datang jadi imam di rumah Pak Lancot ni. Nak kata hebat je Pak Lancot ni. Kalau saya main di situ, saya datang untuk solat di situ, Pak Lancot ni suruh saya jadi imam. Jadi sedangkan ada imam masjid tu yang datang solat di situ. Sebab imam satu mungkin dia solat di masjid, tapi imam yang 2 3 tu dia solat di rumah Pak Lancot. Tapi imam tu saya cakap dia, sila naik jadi imam kan. So dia tak tahu kamu buat muda kan. So saya terus nak jadi imam walaupun dia ada. Tapi saya orang panggil apa? Tapi orang panggil apa? Tak apa, saya pun jalan lah jadi imam. Kita pun memang suka macam tu kan. Kalau orang lain takut lah jadi imam, macam mana aku nak jadi imam dah, sebab tu kita punya profesional, kita punya buat, kita tak takut lah sebab itu kerja kita kan. Kalau orang lain mungkin, saya tak reti lah untuk nak buat jadi doktor, jadi macam mana nak ubat orang, cucuk orang apa semua, tak boleh lah. Tapi ni laluan saya ambil macam bahagian ni, memang kita minat lah untuk jadi imam. So cara agama, baca kitab apa semua kan. Jadi saya jadi imam lah, walaupun imam masjid yang asli duduk kat ni, sebab Pak Lancot tu dia baik dengan imam di masjid tu. Imam masjid kampung saya tu nama imam Imam Masjid Alur Mengkudu. Okey, tak apalah. Lepas tu saya pun imam kan. Bila imam yang best imam tu, sebab imam keluarga orang banyak Pak Lang, lepas tu siapa lagi banyak yang abang-abang yang dia pun nampak kita, oh dia ni. Dan waktu tu kan kita di kampung tu, zaman tempat kita berlari-lari, tempat kita main, tempat kan kita main dengan anak-anak. Jadi banyak ada, dulu zaman kecil-kecil kita main dengan anak-anak muda dan siapa-siapa semua. Jadi bila kita dah besar, jadi kita pergi jadi imam gitu. Dia orang bangga, sedangkan anak-anak mereka ni banyak. Jadi tak tahu pergi Kuala Lumpur, pergi mana. Kita hidup macam tu lah. Kita apalah. Ada lagi kan ramai-ramai orang, kawan-kawan, apa sepupu-sepupu lain yang ni, tapi kita yang pergi jadi imam situ. Jadi sampai satu tahap saya jadi imam situ kan. Ni waktu tu Ramadan lah. Sampai saya terpaksa cakap kat Pak Lancot, saya memang excuse banyak tempat tu untuk jadi imam kampung ni. Kampung rumah saya ni, dekat rumah kan. Saya cakap, Pak Lang, saya nak pergi imam dekat masjid ni. Pak Lang, saya nak minta maaf no, malam esok saya nak ke surau ni. Sebab apa tau? Sebabnya orang lain bagi duit banyak lagi. Sebab saya pergi tempat lain tu, saya dapat duit banyak Jadi mata duitan juga waktu tu kan. Masya Allah. Pak Lang bukan tak bagi, dia bagi lah. Sebab satu lagi kita dapat famous lah tu dengan keluarga kan. Tapi masalah dia, okey, sekarang dah masuk waktu subuh kat Tarim. Jadi saya akan solat subuh dulu. Okey, lepas tu cakap banyak kat Pak Lang, kata Pak Lang saya ada kena masjid lain lah, mungkin suruh imam. Lepas tu bila saya tak ada di rumah tu, saya tak solat di rumah Pak Lancot tu. Jadi imam yang masjid yang tu, memang kedua ketiga tak ingat, dia yang akan imamkan tempat saya tu. Sebab saya nak pergi tempat lain kan, dia punya orang panggil apa, adventure lagi lah, tempat ada lagi masjid bersurau lain, best tau, tukar-tukar tempat aku tu. Lepas tu, tapi kalau orang yang dijemput untuk jadi imam satu tempat di masjid mana dia memang dia orang panggil apa, ada perjanjian dengan kawan tu untuk 30 hari Ramadan sampai raya, dia bawa balik dia Sarawak dapat duit banyak. Sekawan saya tu satu, dia boleh beli motor tu. Kalau jadi imam satu tempat tu, dia dapat 10,000 15,000. Jadi imam di masjid-masjid mana yang dijemput lah, tengok dengan 9 Melaka apa semua tu, macam tu lah. Kawan-kawan saya kan, tak apalah. Jadi saya main banyak ke kampung lah, sebab kita banyak kawan-kawan apa,
yang banyak berjasa dengan kita ni, pakcik-pakcik ataupun orang kampung yang panggil kita minat lah. Tapi masjid, rata-rata masjid kan best ke tu. Okey, tak apa. Lepas tu ada setengah kawan saya tu dijemput dia mereka pergi jadi imam kat mereka, tak tahu bayar berapa, mesti tinggi lah sezaman tu. Okey, tak apalah. Last kali saya cakap kat Pak Lancap, saya nak pergi Napi. Kita muda waktu tu kan. Waktu tu kita muda. Lepas tu tak fikir apa sangat, bawa diri sendiri kan. Lepas tu tak apa. Lepas tu saya ada satu tempat tu, ion kereta di kawasan Alok Start tu, minta saya pergi jadi imam situ. Saya pergi dengan kawan. Saya dah standby dengan kawan ni serta dia. Kawan saya ni kan. Saya pergi saya tak tahu dah dapat duit berapa di ion dia kata, dia fikir kawan ni mesti dapat duit banyak ni kat sini. Masya-Allah tu. Tak ikhlas pula. Lepas tu apa? Dah tu orang cakap kata orang ngaji agama ni tak dapat duit, dapat banyak. Sampai letih kita pula kan. Tak apa, saya pun bayangkan kita syarikat kereta panggil kita, dia kosongkan di garaj kereta tu. Dia bentangkan sejadah, kita solat di situ. Ni pengalaman saya pergi lah. Saya duduk solat di tengah halaman tu, ada Cina-Cina duk buat kerja tingkat 2, 3, nampak bangunan kaca. Pakai skirt semua, kita dah nak solat bawah tu, tapi ada kat atas. Tapi ni waktu malam, waktu tarawih. Sebab waktu tu waktu kerja, dia orang masih buat operasi kan. Tapi dia kosong kan. Tapi umat Islam Tokyo tu bagus sikit. Dia tu Islam lah. Jadi dia panggil saya, waktu tu dia panggil jamu makan buka puasa, makan banyak ni. Lepas tu tak apa, makan. Lepas tu dia cakap, waktu tu dia tak cakap kata kena tazkirah. So kita nak pergi jadi imam je, dah tak planning untuk tazkirah. Memang dah saya ada tempat-tempat yang saya kuliah waktu tu kan, kuliah tazkirah agama, sikit-sikit baca kitab situ kan, sebab kita mengaji pondok. Jadi banyak orang nak benda tu kan. Tak apa, tazkirah Ramadan kan ada 15 minit, 10 minit kan. So saya cakap ke kawan saya, enter standby untuk tazkirah sebab aku nak jadi imam. Nak jadi imam ke aku nak jadi imam? Nak jadi imam ke nak tazkirah? Kalau hang tazkirah, aku jadi imam. Kalau aku tazkirah, hang jadi imam. Letih kalau kita aku tibai dua-dua kan. So dia cakap, aku dua-dua tak mau. Berat aku dia jadi gelabah pula, takut pula dah. Lepas tu dah dia pun takut. Terpaksa saya kena ambil dua-dua. Waktu 10 rakaat, tak silap saya buat 8 tu sebab dia orang minta 8 tu, sebab dia orang bekerja kan. Jadi 8 saya buat 4 tu. 4 tengah tu saya buat tazkirah, dan 4 lagi saya sambung balik. Saya pun cakap kat bos dia tempat tu, saya boleh bagi saya 15 minit, saya nak karang, saya nak kuliah apa kan, saya nak tazkirah apa. Boleh tak apa. Sebab waktu makan macam buka puasa tu kan. Sebab saya tak ada idea waktu tu. Lepas tu saya karang sat dengan pen, minta pensel. Sebab waktu tu bila kita jadi imam tarawih, jarang kita kena tazkirah. Sebab kita memang nak pergi jadi imam kan satu tempat tu kan, tarawih. Tapi tak apa, kalau kita kena dua, kita kena standby benda tu. Kalau ni siapa yang tengok ni, adik-adik yang duduk pondok, benda-benda tu kena bersedia untuk benda tahlil, baca yasin apa semua tu kan. Di kampung-kampung selalu akan disuruh benda-benda tu kan, baca maulid Nabi kan, benda-benda agama, doa. Lepas tu sentiasa diskena bagi orang pengaji agama, ambil agama ni, dah tak lari lah, dan mandi jenazah macam semua tu kena. Lepas tu kena ada belajar sikit lah. Okay, tak apa. Lepas tu saya pun dah jadi imam. Lepas tu kali tu lepas jadi imam, lepas semua balik, tiap dijemput kereta tu hantar balik rumah, hantar kami tu. Lepas tu tak apa. Lepas tu dia bagi berapa tu, memang banyak waktu tu dia bagi duit. Memang best lah. Ada lagi lah tempat-tempat macam ni lah. Dia cakap dengan kawan, kelakar kot zaman dulu kan. Lepas tu
apa tu lah kisah-kisah Ramadan yang saya lalui kan sebagai seorang penuntut pondok kan. Sebab waktu di pondok masa Ramadan ada agak kelas-kelas, ada pengajian, ada jalan, tapi waktu banyak rehat lah sebab macam di Tarim juga lah, kalau pengajian banyak cuti di sini sama juga dengan pondok, tapi pengajian ada jalan juga lah. Okay, itu lah yang bestnya dia masa zaman saya di pondok, belajar di pondok Kedah tu kan, di pondok Kedah best lah, Masya Allah. Lepas tu ada lagi saya penuh dijemput Datuk Masjid tu, Pak Lang saya lah cerita dia ni Pak Lang betul saya ni, Pak Laan. Dia kiranya dia ajak saya pergi satu surau di kampung dia tu. Saya pun cakap Pak Lancot tadi, dia kata saya tak dapat jadi imam sendiri, kena saya ada tempat lain lagi. Lepas tu saya pun pergilah di masjid surau dia tu kan. Bila jauh lah tempat tu, dia ajak saya situ jadi imam tu. Kita bukan baca hebat sangat pun, tak apa lah. Lepas tu lah sekali saya pun baca satu muka tu, saya baca separuh. Satu muka Quran tu saya baca separuh. Lepas tu Pak Lang kali kita jadi imam sebenarnya, kita tak perasan, kita tak rasa apa makmum rasa. Lepas tu waktu tu saya pandang-pandang belakang, orang tua belakang, habis saya baca sampai 20 rakaat tu selesai. Okay, tak apa. Lepas tu lain kali nak balik rumah naik motor dengan Pak Lang, Pak Laan tu, dia rumah tok saya. Lepas tu Pak Lang saya ajak, okey tak apa. Lepas tu dia cakap, Pak Lang saya naik motor saya, selalunya jadi imam janganlah baca panjang sangat. Saya rasa aku baca dah separuh muka, bukannya semuka kan, laju dah tu. Hantar apa belakang-belakang semua tu orang tua tak larat, baca dua baris ya Allah. Baru kita sedar waktu tu kan, kata rupanya orang tua kita waktu tu usia muda, jadi kita ikut nafsu baca kan. Jadi kalau bagi orang yang ni, kita ingat makmum kat belakang, kadang-kadang dia ada yang tua yang tak larat kan, kita tak tahu, kena raikan dengar, kena baca surah yang panjang. Kat Malaysia tak payah. Saya dah tengok satu ustaz tu dekat Belah Citra Kedah, satu masjid tu dia buat 30 juzuk kan. Dia memang betul-betul baca 30 juzuk. Tapi ada dua soft lah, tapi memang orang yang betul-betul nak baca panjang 30 juzuk lah. Di Malaysia sekarang ni jarang lah orang nak baca. Ada setengah-setengah tempat, dia orang panggil apa, baca yang 30 juzuk, ada tengah baca yang kata tadi lah, macam Allah ataupun surah lazim yang kat belakang, surah lazim belakang. Tak apa, tu baca tadi kan. Tapi tiap-tiap kali pergi tempat surau, orang bagi duit lah tu lah. Okay, tak apalah. Lepas tu satu lagi di Melaka, saya sepatutnya jadi baca orang panggil apa, Bilal lah. As-salatu sunnatat tarawih 20 raka'atan jami'atan rahimakumullah. Salatu la ilaha illallah, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Lepas tu kira sallallahu sallim alaihi, kita sambut semua tu kan. Itu biasa dengar macam tu kan. Kira saya memang kena baca aku tu suara kuat lah. Jadi saya pergi dengan kawannya saya ni jadi imam untuk bacaan Quran lah, 30 juz kan. Waktu tu kami daurah hadis di Melaka. Daurah ni macam bacaan hadis tu, kami kena bermalam di situ dalam sampai 15 Ramadan. Jadi di masjid tu memang saya kena baca orang panggil apa, kena baca ni je. Orang panggil apa, jadi Bilalan. Tapi jadi Bilal. Kawan saya ni di imam. Satu dah lah imam tu, belakang-belakang tu syekh daripada Syria untuk menyampaikan hadis tu kan. Hadis banyak, hadis Bukhari ke Sunan Abi Daud. Kira syekh dari Syria hebat-hebat duduk belakang. Ada tok guru mai pun datang ziarah, datang untuk ambil sanad hadis kat di situ kan. Jadi kami banyak berimamkan, banyak ulama-ulama di belakang ni. Satu kali tu kawan saya tak datang.
Aduh, saya pun dah pening lah. Saya ingat Syekh tu akan naik kan, Syekh Imam hebat lah. Syekh Imam hebat daripada bumi Syria kan, Syekh Hadi tu dengan Syekh Firoz, dia akan naik. Tiba-tiba dia orang tak naik. Saya suruh saya, dia kata kamu sebab kamu jadi Bilal. Allah, kita bukan takut nak jadi imam depan ni pun sebab dia orang hebat. Jadi kita jadi imam sampai saya tersasul-sasul baca jadi imam pada sebab ketak dan takut. Mereka kan orang hebat, lepas tu ulama hebat, sebab kita duduk depan mereka. Jadi Masya Allah tu pengalaman jadi imam di hadapan ulama-ulama. Bukan kata kita hebat pun. Betulan kawan saya tu memang hafiz Quran, dia tak main, dia tak datang. Saya kena, saya Bilal. Saya tu Bilal, dia kata hang hebat lah, hang Bilal. Kena Allah balas naik atas. Dan kali ada ulama-ulama tegur saya punya salah banyak. Tak apa, saya settle lah. Itulah apa bagi apa sikit banyak yang saya cerita kat anda, kehidupan life yang saya lalui masa zaman Ramadan, masa saya berada di Malaysia dulu, dan masa umur saya pun dalam 20-an waktu tu kan. Best lah, memang best waktu tu. Banyak tempat lah kami adventure lah, orang panggil lah. Tempat tak tahu, lupa dah mana tempat lagi kan. Cuma sekadar tu je lah pengkongsian saya nak cerita ke anda semua. Jadi sebagai kalau anda lihat video ni kan, kalau ada saja orang yang orang agama kan, agama ataupun orang yang mengaji di pondok, orang mengaji di tahfiz semua ni kan, jangan pandang ni lah, pandang orang nak makan apa. Banyak saya dengar macam tu, saya dengar dari kuliah-kuliah tu ustaz kan, dia cakap kata orang ngaji agama ni nak makan apa kan. Jadi benda tu benarnya orang bagi duit banyak lagi untuk orang mengaji agama ni kan, sebab dia nampak kita bawa jalan agama Islam. Jangan risau lah. Tu je sekadar tu je video yang saya buat. InsyaAllah kita akan temu lagi di video-video yang lain. Dan mengapa selamat menyambut bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima Ramadan pada tahun 2022 ni. Diganjarkan dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. Assalamualaikum.